Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi untuk sesi yang seterusnya, okey, iaitu kita masuk untuk juzuk yang ke-30. Okey, kita masuk 3 surah iaitu surah Al-Alaq, surah Al-Qadar dan surah Al-Bayyinah terlebih dahulu. Jadi kita pergi sebelum tu saya Fatin Rohanani binti Abu Talib, guru daripada Pusat Pengajian Al-Quran Al-Baghdadi Cawang Amua, iaitu di Pekan Parit Bakar 1 dan Bakri Batu 6. Okey, jadi saya hari ini nak menceritakan sedikit, okey, mengupas sedikit tentang ketiga-tiga surah yang saya sebutkan tadi. Okey, yang pertamanya surah Al-Alaq. Okey, surah Al-Alaq iaitu yang bermaksud segumpal darah. Okey, surah Al-Alaq ni merupakan surah yang ke-96 di dalam Al-Quran dan terdiri daripada 19 ayat makiyah. Biasa orang tak panggil surah Al-Alaq, orang akan panggil surah Iqra. Iqra je orang tahu, okey, itu surah apa. Jadi kalau kita sebut je Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, orang akan tahu, oh, ini surah yang kisah Nabi Muhammad dekat Gua Hira. Dia dapat apa? Dia dapatnya datangnya Jibril waktu itu untuk suruh dia baca, kan. Jibril kata, Iqra Muhammad, Iqra Muhammad, bacalah Muhammad. Tapi Muhammad waktu tu tidak boleh membaca. Jadi itu antara keterangan surah Al-Alaq lah. Bermulanya datangnya daripada situlah ketika Nabi berada di bukit, iaitu di Gua Hira, iaitu di negeri Mekah. Dan waktu tu memang Nabi Muhammad merupakan orang yang sentiasa beramal dengan perintah Allah apa semua. Okey, dia tak menyembah berhala macam kaum yang lain. Okey, jadinya memang waktu tu Nabi naik, sedang dia duduk rehat, tiba-tiba wahyu pertama datang kepadanya. Okey, maka disuruh baca Iqra ya Muhammad, Iqra ya Muhammad, tapi Muhammad menjawab, saya tidak pandai membaca. Maka turunlah ayat surah Al-Alaq ni, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi sebab itu apa yang kita dapat rumuskan dalam surah ini, okey, dia menyeru dalam ayat surah ini, dia menyeru kita, iaitu manusia sekarang dah, supaya kena pandai membaca, mesti pandai membaca dan menulis. Sebab itulah negara maju sekarang, contohnya macam negara kita sendiri, okey, ibu bapa perlu memasukkan anak-anak mereka ke sekolah supaya pandai membaca dengan pandai menulis. Okey, jadi apa hikmah yang kita boleh dapat daripada surah Al-Alaq ni? Kenapa Nabi Muhammad tu tidak pandai menulis dan membaca? Ada hikmahnya. Apa dia? Kalaulah Nabi Muhammad tu dia pandai menulis dan membaca, tentu akan ada tuduhan bahawasanya Al-Quran itu ditiru dari kitab Taurat dan Injil. Itu antara orang kata asbab kenapa Nabi Muhammad tidak pandai menulis dan membaca pada ketika itu. Okey, itu serba sedikit yang ada di dalam surah Al-Alaq. Okey. Okey, seterusnya kita masuk surah yang kedua, okey, juzuk 30, iaitu surah Al-Qadr, iaitu yang bermaksud kemuliaan. Jadi surah Al-Qadr ni merupakan surah yang ke-97 di dalam Al-Quran, okey, dan mempunyai 5 ayat makiyah. Surah ini popular sangat, bila bulan puasa je orang akan ingat surah ni. Kenapa? Okey, surah ini surah pertama yang diturun, iaitu surah Al-Alaq, dan menerangkan tentang kelebihan beribadah pada malam Lailatul Qadar. Okey, jadi kita tak tahu bulan puasa, kan, bulan puasa orang kata terkenal dengan malam Lailatul Qadar. Waktu tu orang akan bertubi-tubi beribadah. Okey, bertubi-tubi beribadah, buat sembahyang hajat, buat solat sunat apa semua. Tapi kita tak tahu waktunya bila. Jadi hikmahnya malam Lailatul Qadar tu tidak ditentukan supaya kita ni sebagai manusia tidak, orang kata, tidak bergantung. Contoh, kalau kita tahu malam Lailatul Qadar tu, contoh 15 Ramadan, contoh. So kita sebagai manusia ni mesti akan
Waktu 15 Ramadan tu je baru yang orang kata beribadat bersungguh-sungguh. Waktu Ramadan lain kita beribadat tapi orang kata tak bersungguh-sungguh. Sebab tu hikmahnya malam Lailatul Qadar tu tidak diberitahu bila, cuma diberitahu keadaannya yang orang kata yang sangat tenang, waktu tu redup. Itu antara hikmah kenapa tidak diberitahu malam Lailatul Qadar. Okey, jadi itu ringkasan daripada surah Al-Qad. Okey, seterusnya kita pergi surah yang terakhir, iaitu surah Al-Bayyinah, iaitu yang bermaksud bukti yang nyata. Surah Al-Bayyinah merupakan surah yang ke-98 di dalam Al-Quran dan terdiri daripada 8 ayat madaniyah. Jadi dalam surah Al-Bayyinah ni tema utama dia merupakan agama Allah hanyalah satu, iaitu Islam. Tak kisah hari ni, esok, lusa, 10 tahun akan datang, dulu, kini dan selamanya, agama utama merupakan agama Islam. Okey. Jadi surah Al-Bayyinah juga merupakan tentang, ada juga menceritakan, Allah menceritakan tentang keikhlasan kita dalam apa orang kata, dalam ibadah. Maksudnya kita buat segala ibadah mesti datangnya daripada hati yang ikhlas. Contoh, beribadah tu kita tak semestinya menunaikan solat apa semua. Menunaikan solat pun sama, bukan kerana terpaksa, tapi kerana kita memang ikhlas untuk buat kerana Allah Ta'ala. Contoh pekerjaan. Okey, pekerjaan merupakan satu ibadah juga. Jadi kita nak buat pekerjaan, tak kisah apa-apa kerja, mesti datang daripada hati yang ikhlas. Bila kita tak ikhlas, maka ia tidak dikira sebagai ibadah. Jadi itu serba sedikit yang terkandung, okey, yang dapat saya ringkaskan dalam surah Al-Bayyinah. Okey, jadi itu sahaja untuk saya pada hari ini. Kita akan sambung untuk next tajuk, insya-Allah. So berjumpa kita di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.